18 plus TI lagi apa 20 plus TI, kemudian 21 plus TI. Okey, ini bajet ni yang biasa di pasaran ialah 15 sebab mampu orang beli, murah pun, tak ada plastik TI, tak ada, kosong ni saja. Ini N, P, K. N untuk daun, K, P untuk akar batang, K untuk bunga dan buah. Ini seimbanglah untuk peringkat mula tanam. Sampailah peringkat dia kata 2 bulan lagi nak berbuah ini. Selepas dia nak mula nak bunga, kita sorkan yang ni. 12, 17, 2. Ini fikir dia. Sebab K ni 17, dia tinggi. Batang nak akar 12 dan ni gemuk pun 12. Jadi tak jauh beza. Kalau kita letak 13, 21, jauhnya sini 21 dengan 13 lebih kurang 8 ya. 8 ini dia akan serkah juga. Kalau kelapa ke apa dia akan, kalau sawit tak adalah, serkah juga. Jadi kurang sesuai. Bila ni 21 ni besarkan buah lebih, yang ini daun kegemukan dia jadi tak cukup. Kalau sini dia tak jauh. 12 dengan 7 ni 5 saja. Ini 8 jauh. Jadi dia kat sini paling sesuai. Dan juga kalau yang terbaik yang 18 1 sebab 18 dengan 12 jauh kan? Tinggi dia 5 8 dengan 2 lebih kurang 7 6 beza lebih tinggi. Maknanya yang terbaik tapi nak cari baja ini butiran tak ada. Yang ada baja siraman atau baja foliar. Oh, butiran tak ada. Yang ini. Baik, yang ini saya terangkan kenapa 18 33 18. Yang kita tahu 33 ini hanya pokok-pokok tertentu, contohnya kita tomato, kemudian terung, cili, sebab dia nak menampung dia punya batang nak akar kuat. Padi, sebab padi dia bila dah beruntuk, dia takut kena angin, dia patah atau tumbang sebab tak kuat akar dan batang. Jadi kita cipta ni, cari dekat kedai butiran tak akan jumpa. Kita cari benda yang siraman, cairannya ada apa. Kelebihan baja ini, dia cair. Cair. Dia boleh dicampur dengan racun. Racun serangga, racun kulat. Kali harum dicampur sini. Dan dia sebagai last kali dia sebagai menyiram. Kalau tak dispray kita siramkan terbaik. Jadi dia sekali dapat menyiram pokok. Kalau yang ini butiran, dia tunggu air hujan, tak hujan 2 bulan tak larut. Sampai bila pun tak boleh. Jadi kita pakai ini. Sebab itu ada perbezaan, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi yang inilah yang terbaik. Sebab semuanya mengandungi TI. TI ni baja yang dicipta khas untuk tambahkan dia punya khasiat dia. TI. Macam kita makan nasi lah. Cukup syarat. Ada nasi, ada lauk, ada sayur. TI ni yang kata ada buah, ada air orange, ada sambal, ada apa nanti tempoyak, ada tambahan. Kemudian ada lagi ulam-ulaman. Inilah yang bagus. Tapi yang ini kosong saja. Kalau kosong macam ni tak ada kosong, tak ada. Tiba-tiba murah sikit sebab tak ada sampingan macam copper, magnesium, sulfur, zinc tu. Itu perlu untuk badan. Macam kita kan makan cukup, tapi kalau tak makan buah lain. Zat-zat itu yang amat perlu untuk pertumbuhan sama ada manusia ataupun pokok. Benda ni utamakan. Jadi bila macam ni kita terang-terang nampak. Yang penting nampak kalau urea, kenapa urea tu murah? UREA ada 46%. 46% ni satu saja untuk daun. Memang betul daun kita letak je seminggu dah nampak hijau, tapi selepas 2 minggu habis. Akar tak bertambah, batang tak, dia lembek. Dia makan cepat tapi makan cepat habis. Itu waktu bila yang sesuai guna urea? Urea ni terutama digunakan untuk sayur. Sebab ini dipanggil urea, tapi di sini sebagai N nitrogen. Nitrogen N, urea tu N. Tapi dia satu
Itu saja dia punya sumber. Oh, P tak ada, K tak ada. Tak ada. Oh, si. Rugi. Hmm. Dia gemuk tapi tulang ni tak kuat. Hmm. Rebahlah lembek. Tapi perlu juga untuk sayur-sayur yang kita perlukan tak mengeras. Contoh sawi, kalau batang dia keras, orang nak beli. Meranti, batang keras nak beli. Lihat, tak mau, dia nak urea. Oh, si. Contoh tinggal seminggu lagi, hari ni siram. Wah, seminggu nanti batangnya lembut, gemuk, orang pun nak. Okey, Sebab dia nak daun. Jadi kena faham benda-benda ni. Okey, faham. Keperluan ni, pengetahuan tentang NPK ni cukup kena faham. Okey. Okay, baru tak teknikal nak cara penggunaan, nak siraman, nak banyakkan buah macam mana. Contohnya lah, kita kata buah kita pun jambu ke pelam ke apa, rambutan, kita dah berbuah ya. Mula-mula sekali rawatan dia pelam supaya dia gemuk dulu. Perunding, kita cari yang paling tingginya 21. Seimbang kan? Dah gemuk, dah cantik dah. Okey, kita letak yang paling kuat lah. Sini contohlah 13-21 ya. Ini supaya dia berbunga terus. Bunga cantik ya. Selepas dia keluar jadi bunga, kita ada penggunaan racun supaya bunga tu lekat jadi buah, bunga tu tak gugur, bunga tu tak hangus. Kena racun, kulat dan serangga. Patah balik sini. Racun, serangga dan kulat. Lepas tu dah dalam 2-3 minggu dia jadi putih. Okey, putih sebenarnya duit, katakan duit 20 sen. Duit 20 sen kita tukar balik baja ini. 18, 21. Sebab gemuk dia nak steady, bahkan angin tangkainya kuat, 21 buah. Ini buahnya kalau cukup dengan air cukup ni, rambutan tu buah dia besar-besar. Mampat. Sedap. Tak ada lengkang lah. Tak lengkang, memang tak lengkang lah. Memang benda tu memang dah memang baka yang terbaik. Oh, okey, baik. Ini baru puas hati. Lemak, dia punya rambutan. Isi tebal, lengkang, manis, sedap. Sebab makanannya cukup. Okay. Kalau kita letak ini saja, contoh tadi, kita letak juga 21, dia tak boleh memberatkan buah. Berat ni buah pembuat ni, K sebenarnya. Dia untuk buah, dia berat, besar dekat sini. Mana dekat sini, K. Kalau dia sama jugalah daun dengan ni, dia pun sama. Jadi kita tukar, bila dah mula dah keluar putih tu, tukar yang ni. Kaedah dia. Itu baru pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saudara-saudara peminat-peminat pertanian yang gemar, yang suka bertanam. Inilah antara produk-produk yang saya ingin syorkan digunakan dalam pertanian ya. Di depan ini semua ada baja yang terdiri daripada 4 jenis baja. Kemudian ni hormon, debungaan dan baja untuk mengeluarkan bunga. Baik, yang mula-mula sekali kita nak cerita iaitu tentang bila kita nak nanam, kita nakkan benda tu hidup subur, sihat, cantik. Jadi biasanya baja yang di pasaran ada hanya 5 NPK dia 15. Tapi saya dah cipta dan saya akan satu baja yang NPK dia 20 plus TE cair. Dan dalam ini bukan sekadar baja, tetapi dia mengandungi hormon untuk pertumbuhan akar, hormon untuk pembesaran cepat tunas itu keluar. Jadi baja ada hormon akar, ada hormon untuk membesarkan cepat tunas baru, tunas muda akan keluar. Campuran kan, benda ni campuran untuk 1 liter lebih kurang 10 atau 12 ml, 1 liter setengah ni lebih kurang dalam 3 tutup inilah 15 ml. Pakai spray saja senang macam ni, dia sudah puas hati. Nampak ni, inilah hasil campuran. Kita spray dan dia boleh dicampur dengan racun kulat dan racun serangga dalam masa yang sekali saja kita buat kerja, semua dah jalan. Nampak, yang ni dah dicampur dengan racun kulat dan serangga. 20 asalnya hijau, tapi bila campur kulat dan serangga, tembak sajalah pada sayuran kita, bunga kita, apa sajalah, cili dan sebagainya. Hasilnya kita boleh lihatlah dekat ladang. Okey, ini baja yang paling awal yang orang dah kata 15 nampak 20. Oh, cukup tinggi. Mana kita pilih yang tinggi lah. Kalau tanam pisang tak ada hujan, kita campur racun, campur ni tembak pangkal dia dekat akar. Dia repat, dia sambil menyiram sambil dia dapat baja. Ini yang pertama. Yang kedua iaitu baja
Ini panggil 18, 18, 21. Ini baja peringkat dia dah mula matang untuk mengeluarkan buah. N18, P18, K21 plus TE. N untuk daun, P untuk akar batang, K untuk bunga atau buah. Yang tadi ni NPK-nya 20, 22 seimbang. Pasal dia peringkat muda dan juga remaja. Bila dah nak mula buah, kita letak ini. Sampai berbuah pun tak apa. Kandungannya sama tapi fungsinya lebih kepada merangsang bunga dan buah. Puas hati pokok subur, buah besar dan juga padu. Okey, campur serangga, campur kurat boleh saja. Okey, ini khusus untuk dia dah mula buah dan maintain. Tapi kalau kita tak sabar, nakkan bunga lebat, nak cepatkan buahnya lebat murah, kita gunakan pula NPK. Dia punya K36. Ini 21, 36, P12, N10. Bunga kita kata bunga kertas. Tembak ini pokok pelam, pokok buah buah. Tembak ini siram pun boleh, tembak dah boleh campur. Tapi disurkan bila dah lebat sangat bunga, kembalilah kepada asal normal 18, 18, 21 atau 15, 15. Sebab bila dah terlalu banyak buah, dia nak membesarkan buah perlukan makanan. Jadi kalau pokoknya tu tak cukup makanan, akan menanggung sengsara dia. Tak cukup makan macam ibu, anak ramai dia nyusukan, dia kena makanan berkhasiat baru dia sihat. Jadi kena tambah tadi 18, 18, 21 atau 15, 15, 5 atau 20, 20. Supaya pokok tu subur. Bila subur dia boleh bagi makanan pada buah dia supaya buah dia jadi besar, seragam, puas hati. Lebat tapi makanan tak cukup, jadi buah dia kecil-kecil, tipis dan tak memuaskan. Ini merangsang bunga dan buah. Okey. Satu lagi yang ni. Okey. Kenapa saya letak 18, 33, 18 plus DE? Yang ni khusus kepada pokok-pokok yang ada buah tapi tangkai ataupun batangnya tak berapa besar. Contohnya pokok tomato, pokok terung, pokok satu kaki panjang buah tapi batang di mana sepemeluk batang pisang, tak boleh macam batang pisang. Batangnya kecil macam batang paip. Tapi kalau dah buah lebat, macam mana pun dia kalah. Jadi kita hasilkan baja P dia 33 supaya dia kukuh. Padi tak rebah, tak patah kulai, tak 33. K18, N18. Lepasnya dah kukuh baru kita tembak 18, 18, 18. Sebab ini tadi bukan promo untuk bunga. Untuk buah, di buah 18, daun pun 18. Dia promo untuk kuatkan dulu asas dia tangkai dan batang, akar. Dah kuat baru kita letak 18, 18, 18. Baru buah dia memang puas hati, tergantung dan pokok pun kuat. Ini cara nak guna baja-baja tersebut. Pilihlah mana satu. Kalau kita rasa pokok tu nak keluar bunga banyak, cari yang ini 36. Kalau nak gemuk, cari yang ini. Tak puas hati, spray dan siram. Okey. Penggunaannya biasanya waktu redup. Pagi, spray lah pagi. Pukul 7 mula ke 6.30 mula, sampailah last kali pukul 8.30. Yang kalau baik, waktu sebelah petang sebab dia membawa keredup dan malam. Itu terbaik. Boleh campur racun, kulat dan sebagainya. Di depan ini kita tengok benda-bendanya. Ini 1881, ini 10, 12, 36, ini 20, 22. Dan yang ini yang orang kadang-kadang terlepas pandang. Macam-macam susu. Ya, kocang dulu sampai betul larut. Kalau dia mendak, pada mana-mana yang minat kepada pokok buah-buahan, mempelam, harum manis, ciku, cempedak, nangka, saya sorkan inilah pelam sebab dah terbukti dia akan mengeluarkan hasil tambahan lebih kurang 60% penambahan keluar bunga. Tapi kena pandai rawat penggunaan baja, kalau tidak pokok tu pun kalah, buah tak besar. Ini kita siram untuk 1,5 liter. Dinasihatkan kepada yang nak guna, tunggu pokok tu berusia 2 tahun ke atas, jangan bawah sebab kesian dia nak menanggung buah. Dia ni kalau guna ini, dia tak ada rehat. Dia berbuah sentiasa ikut musim. Tapi kita kena pandai penggunaan baja supaya dia mampu membesarkan pokok. Pokok pun sihat kerana ada nutrien baja. Disiram tempohnya 40 hari ke atas, dia akan keluarkan bunga setiap pucuk tunas. Kalau tunas tu ada kat batang tu, dia akan keluarlah bunga tu pada batang. Tapi nak kena rawat juga, kena pandai penggunaan racun kulat dan serangga supaya benda tu tak gugur ataupun tak
benda tu akan lekat menjadi buah. Ini benda ni bukannya mahal, ini RM15 sahaja. Ya, kalau kita ada satu pokok harum manis contoh, berbuah cuma 20 biji, sekilo walaupun 30, dah 20 biji, paling kuat 3 kilo, baru RM50. Tapi kalau kita letak ni, kenaikan dia 60%, berbuah 150 biji, katakanlah lebih kurang 60 kilo, 60 kali 3 dah 1.800 pendapatan tu sepokok. Tak nak beli RM15, rugi. Tapi kena ada ilmu. Lanjutan boleh kursus datang, kita tanya soal jawab, puas hati. Ilmu itulah yang mendatangkan pendapatan kepada kita pun selesa, puas hati. Nah, tanaman-tanaman lain, pisang, sawit, kelapa, buah-buahan boleh kita kongsikan ilmu penggunaan. Itu baru pengenalan. Kalau nak lagi puas hati, kita boleh buat panggil kursus, tak mahal lah. Kita charge lah satu kepala RM50. Tanyalah setengah hari sajalah, tak payah ke petang. Apa saja soalan kita boleh ajukan, kita bincang. Saya bukanlah pakar, tapi sedikit sebanyak ada ilmu. Sebab saya pun belajar berkenaan ini kan, untuk kemahiran pun bayarannya satu hari RM900 pihak swasta. Tapi kerana ilmu tu saya kena buat juga. Saya tak mau tertipu lah. Saya tak mau benda tu yang kita buat tu lahor saja, kosong. Buat tak jadi, melabur lah. Itu satu hari RM900 bayarannya, 5 jam sahaja. Bayangkanlah kita. Tapi kalau kita berjaya, pendapatan kita sukar nak dijangka. Keuntungannya orang berilmu itulah. Walau di mana di lotar pun, kalau ada ilmu dia boleh jadi, insya-Allah.